Baik, ini antara wajah-wajah bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sejak daripada tahun 1934 sehingga kinilah. Dan sempena dengan persidangan dui tahunan Pertubuhan Commonwealth bagi pentadbiran awam dan pengurusan, kita nak menjurus ke arah transformasi yang telah pun dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam sendiri, dan orang yang paling tepat untuk saya temubual adalah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang terkini, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Zafri Zainal. Jom kita ke bilik beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Tan Sri sudi ditemu bual pada hari ini. Saya juga terima kasih kepada RTM kerana sudi datang menjemput saya untuk bertemu bual. Kita tahu Tan Sri sibuk-sibuk pun ada masa kan? Alhamdulillah. Okey, kita nak berbincang kat mana Tan Sri sini? Boleh, di sini boleh. Sini ya. Okey. Alhamdulillah. Terima kasihlah Tan Sri sudi bersama kami pada tengah hari ini. Tan Sri, ya kita tahu kalau nak berbicara mengenai KAPAM ni, Tan Sri dah orang yang paling tepat sekali saya kira untuk kita berbicara mengenai transformasi perkhidmatan awam ni. Sebabnya KAPAM ni akan diadakan 19 hingga 21 ni. Jadi rakyat Malaysia pun sama-sama nak nantikanlah kan bentuk program yang akan dilaksanakan. Okey, terima kasih Syahril. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih lah kerana jemput saya untuk bercakap tentang transformasi sektor awam. Transformasi sektor awam ini adalah salah satu daripada arahan yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada dua agensi utama, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Kementerian Keuangan Malaysia. Jadi dalam tempoh itu bila kita sebut pasal transformasi, JPA telah merangka satu kerangka transformasi sektor awam yang kita di mana mengandungi 5 perkara penting yang kita sebut dalam transformasi sektor awam, iaitu yang pertama ialah mendaya upayakan bakat. So semua orang dalam dunia sekarang ni bercakap pasal talent. Dia nak cari orang yang bagus, orang yang ada pengetahuan yang tinggi dan sebagainya. So kita juga kena melihat dari segi bakat, keupayaan bakat dalam sektor awam dan juga Malaysia secara keseluruhannya. Yang kedua, kita nak melihat dari segi organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Banyak orang mengatakan bahawa organisasi di Malaysia ni banyak birokrasi. So orang selalu bercakap pasal birokrasi, birokrati, red tape dan sebagainya. Jadi kita nak melihat semua itu balik supaya transformasi kita ni benar-benar berkesan dan perkhidmatannya benar-benar dapat dirasai oleh rakyat secara keseluruhannya. Yang ketiga, kita nak lihat juga dari segi sistem penyampaian kita. Sebab setiap orang yang datang ke pejabat kerajaan untuk mendapatkan perkhidmatan. Jadi perkhidmatan ini tidak boleh dibeli di mana-mana. Jadi mau tidak mau akan pergi ke pejabat kerajaan untuk mendapat perkhidmatan. Jadi dalam konteks ini, bagaimana kita nak mempermudahkan segala sistem penyampaian kita ini dapat kita percepatkan. Umpamanya kalau macam kita katakan nak buat pasport sekarang ni. Kalau kita pergi sekejap, tak ada dalam dunia yang boleh buat macam kita 1 jam. Kemudian kita tak ada lagi dalam dunia seperti mana yang kita ada sekarang ni di UTC umpamanya. Ada macam di Melaka 70 agensi dalam satu bangunan. So kita dapat kat situ daripada bawa anak kecil kita pergi ke tempat itu, boleh tinggal di tempat asuhan dia kat situ dan boleh ibu bapa boleh buat aktiviti yang lain. Itu salah satu daripada servis level yang kita beri kepada perkhidmatan awam, kepada rakyat kita. Yang seterusnya, yang keempat, kerangka yang keempat ialah merangkum dan sepunya. Sekarang ni kalau kita katakan, okey, JPA hanya melihat dari segi sumber manusia saja. Tetapi sebenarnya kita lebih daripada itu. Kita bukan saja melihat dari segi sumber manusia, tetapi kita juga melihat bagaimana perkhidmatan yang dibuat oleh JPA ini boleh bersama dengan pihak yang dikatakan macam Kementerian Keuangan Malaysia. Contohnya dalam GST. Umpamanya, bagaimana kita boleh bekerjasama di bawah National Blue Ocean Strategy itu. Custom, di samping custom bercerita pasal GST, JPA dan orang-orang kita juga boleh cerita pasal GST. So ini kita katakan merangkum dan sepunya. Jadi hak itu bukan saja oleh custom dan Kementerian Keuangan, tetapi JPA juga sebahagian daripada penjawat awam dalam perkhidmatan awam yang boleh bercakap pasal GST. Dan ini yang kita katakan pendekatan baru di bawah National Blue Ocean Strategy. Jadi dengan cara itu kita katakan bahawa semua perkhidmatan awam, semua pegawai kerajaan hendaklah bercakap tentang dasar dan polisi kerajaan.
bukan saja hanya orang ni bertanggungjawab ini dia saja bercakap. Jadi kita nak ubah paradigm tu. Jadi bila kita ubah paradigm tu, maka kita jadi lebih kuat, lebih besar. Sebab kita mempunyai anggota lebih kurang 1.52 juta orang. Besar tu. Ya, Syaril. Okey. Kemudian yang kelimanya, kita nak membudayakan nilai. Kita apa juga yang kita buat ni, kita naklah ada semangat patriotisme, semangat dan nilai murni yang kita perlu ada, yang perlu kita patuhi. Jadi di samping kita memberi perkhidmatan, kita kena ada nilai-nilai murni. Betul. Kita dengan hormat orang, dan kita juga mesti tahu akhirnya yang kita buat ni adalah untuk negara kita, negara Malaysia, negara yang kita cintai. Yang seperti kata, di sinilah lahirnya. Di sinilah je cinta. 5 teras yang saya kira begitu terangkum, begitu strategi yang telah pun diperkenalkan. Saya tertarik dengan teras yang utama, iaitu pembangunan bakat tadi, sebab kita tahu saya dimaklumkan juga untuk perkhidmatan awam 72.7% merupakan Gen Y. Jadi pimpinan-pimpinan muda ini perlu kita bangunkan. Dan mungkin Tan Sri dari segi ini pun yang dihasratkan oleh PM kita jugalah, Datuk Seri Najib, merakyatkan perkhidmatan awam. Sejauh mana keberkesanannya, Tan Sri? Dari segi merakyatkan perkhidmatan awam ni, saya rasa sekarang ni sangat berkesan. Di mana kalau kita lihat sekarang ni, di mana-mana kita pergi, penjawat awam dia lebih mudah berjumpa. Dia tidak lagi susah seperti dulu yang saya katakan, macam kita kata tadi, red tape-nya tinggi dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang ni, macam di JPA ni sendiri, kalau Syaril pergi di blok C2 nanti, Syaril boleh tengok kaunter kita ni semuanya merakyatkan kaunter kita. Sebab dia boleh duduk situ, dia boleh bersembang, semuanya di peringkat di bawah saja. Very friendly. Dia tidak lagi macam dulu kena naik ke, kata nak jumpa, kena buat appointment, tak payah. Sekarang ni dijumpa kat bawah dia boleh. Kemudian kalau kita lihat juga pasal bakat ni sangat penting. Jadi kita menyediakan bakat ni dan juga merakyatkan ni, kita nakkan sediakan, macam baru ni pun kerajaan telah umumkan 3 bilion untuk kita beri scholarship. Scholarship tu 3 bilion, 1.9 bilion untuk JPA. Dia bagi scholarship untuk anak-anak kita pergi belajar dan sebagainya. Jadi ini kita, maknanya kita bukan saja menyediakan bakat tu dari segi yang sudah bekerja, tetapi yang belum bekerja tu pun kita dah mula. Jadi bila kita panggil dia orang bagi scholarship, kita terang pada dia orang tentang hasrat kerajaan dan kenapa scholarship ni diberi, dan akhirnya bila dia selesai belajar besok, kita minta dia balik bekerja di Malaysia. Jadi bila hasratnya, bila dia bekerja dengan Malaysia, kita boleh banyak lagi knowledge yang baru yang dibawa masuk. Kalau tidak, kita tidak banyak benda-benda baru yang kita nak buat. Jadi bila kita ada benda-benda baru yang selalu kita kita sediakan, maka rakyat lebih mudah untuk mendapat perkhidmatan itu. Jadi dalam perkhidmatan awam ni, saya tertarik tadi dengan apa yang Saudara Syaril cakap. Memang benar 72.7% adalah Gen Y. Dan daripada itu pula 40% adalah lelaki dan hanya 60% wanita. Jadi bila macam tu, dia punya perkhidmatan ni berbeza-beza lah. So dia punya expectation dia berbeza. Jadi kita kena lihat, kena jaga mereka ni, bahawa mereka ni kadang-kadang Gen Y ni dia tak sabar nak naik pangkat cepat dan sebagainya. Dilema situ. Kalau situ, dan kita juga cater dah. Kita dah melihat ini. Kita sediakan perkhidmatan, berkatakan sekarang ni kalau nak naik pangkat, kita ada 20% kita sediakan fast track bagi orang-orang muda ni untuk naik pangkat ke peringkat yang lebih atas. Sebab sekarang ni dunia dah berubah, di mana pemimpin dalam perkhidmatan awam juga seperti di Singapura dan sebagainya, 40 tahun ke atas, 40 hingga 45 tahun sudah jadi KSU, Ketua Setiausaha Kementerian. Jadi kita juga ke arah ke situ. Maknanya sekarang ni dalam umur 30-an sudah masuk ke peringkat JUSA, Pusat Kepimpinan. Jadi ini kita sentiasa melihat supaya kita ni sentiasa bersama sealiran dengan perkembangan di dunia yang ada hari ini. Kemudian untuk di samping itu, kita juga menyediakan dialog antara pemimpin macam KSN dengan pemimpin-pemimpin muda dalam perkhidmatan awam. Jadi bila kita tahu tu, mereka juga dapat faham tentang isu dan masalah yang ada kepada KSN. Jadi kita boleh ambil tindakan-tindakan. Begitu juga saya sendiri pun ada dialog bersama pegawai-pegawai muda dan juga dengan seluruh perkhidmatan awam. Jadi ini untuk mengetahui tentang dilema mereka dalam perkhidmatan awam.
Kemudian juga begitu juga KSU juga ada dialog dengan mereka supaya mereka dapat memahami apa yang berlaku dalam kementerian itu masing-masing. Jadi kalau kita dapat rangkumkan, sekarang ni prosesnya yang kita rasa yang perlu kita ambil tindakan ialah urusan peluang-peluang kenaikan pangkat, lebih-lebih lagi kepada mereka yang berada dalam perkhidmatan yang tertutup seperti Badan Berkanun, TBT dan agensi-agensi seperti RTM dan sebagainya. Jadi dengan memahami tentang apa yang sedang berlaku ini, maka sebab itulah kita telah berubah. Kita adakan ruang kenaikan pangkat secara time base, ruang kenaikan pangkat secara KUP dan sebagainya. Di samping ruang naik pangkat seperti biasa mengisi jawatan-jawatan kosong. Ini adalah satu perubahan yang saya fikir akan berterusan lah pada masa ini untuk mewujudkan satu suasana yang baik dalam perkhidmatan awam, kerana ekspektasi rakyat kepada perkhidmatan awam sangat tinggi. Okey. Wah, itu satu bentuk transformasi yang sentiasa ditambah baik oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam sendiri. Saya tertarik mengenai perkataan transformasi yang telah dilakukan oleh JPA sendiri, kerana seperti yang Tan Sri katakan tadi, masa belajar pun dibantu dari segi tajaan, di alam pekerjaan pun banyak penambahbaikan, dan selepas mereka bekerja, mereka bersara nanti pun ada satu plan khas untuk mereka, di mana program Satu Pesara saya dimaklumkan ini antara yang Tan Sri ilhamkan juga. Satu Pesara ni memangnya kita adalah salah satu daripada usaha kita untuk membantu mereka yang setelah berkhidmat begitu lama dalam perkhidmatan awam, kemudian mereka meninggalkan perkhidmatan awam. Mereka juga perlu kita beri penekanan ataupun juga melihat kerjasama dengan mereka. Sebab mereka telah memberi perkhidmatan yang baik selama lebih kurang 36 tahun macam itu. 35 ataupun 36 tahun. Jadi kadang-kadang kita melihat apabila mereka bersara, mereka agak diam. Mereka kadang-kadang kita tidak tahu setakat mana mereka berkhidmat balik ataupun memberi ruang kepada mereka untuk berkhidmat dalam pelbagai bidang. Bila bersara, tidak semestinya kita hanya cakap dari segi nak buat kerja saja. Mungkin dia juga boleh beri sumbangan secara dalam NGO umpamanya. Kemudian kita juga memahami orang yang bersara ni kadang-kadang dia memerlukan perkhidmatan lain yang perlu kita sediakan, umpamanya perkhidmatan kesihatan. Jadi dalam survey kita dapati banyak perkhidmatan yang mereka nakki ialah perkhidmatan kesihatan. Kerana semakin kita berumur, barangkali semakin jadi keutamaan. Jadi ada 5 perkara yang sebenarnya yang dikenaki oleh orang-orang pencen ni. Ini kita buat survey ni, Pesara ni. Jadi yang mencetuskan idea saya dan melalui Satu Pesara ni hasil daripada National Blue Ocean Strategy juga. Jadi dalam survey yang kita buat itu ialah yang pertama sekali mereka nak ialah rawatan kesihatan. Yang kedua, panduan bekerja semula. Ada yang setengah tu bila pencen pun masih sihat lagi, dia nak bekerja lagi. Kita bagi juga. Kemudian pembangunan keusahawanan. Ada setengah-setengah tu dia ada kecenderungan untuk jadi usahawan, tapi nak berniaga. Masa dalam perkhidmatan awam tak dapat. Jadi bila nak pencen, dah pencen dia kata dia nak berniaga. So kita sediakan juga ruang. Ada plan. Kemudian pengurusan keuangan. Setengah ni orang pencen, dia dapat duit. Jadi duit tu dia melabur entah di mana-mana, kadang-kadang hilang. Jadi selepas tahun 2 tahun dah habis. Jadi kita sediakan tu juga. Yang kelima ialah kesejahteraan pesara. Jadi dalam survey ni yang kita buat ni, jadi menyebabkan kita sediakan benda-benda ni, dan bila kita buat carnival Satu Pesara, kita dapati responnya sangat baik, bahawa mereka sangat prihatin dan mereka mahu kalau boleh yang rawatan kesihatan itu diperluaskan kepada mereka. Jadi kita rasa itu memang betul lah, memang benar lah. Sebab bila kita umur semakin lanjut, jadi kesihatan kita setengah-setengah itu semakin berkurangan. Jadi bila berkurangan, kita nak dapat perkhidmatan yang paling cepat. Hasil daripada itu, kita dapati bahawa kita bekerjasama dengan hospital-hospital, dengan Kementerian Kesihatan, di mana pesara-pesara ni dia ada special lane untuk dia pergi. Jadi dia pergi daftar, dia dapatlah kemudahan-kemudahan ini. Jadi ini antara yang kita cuba usahakan. Dan kita juga akan adakan pesara ni, satu pesara carnival pesara ni, kalau boleh kita nak buat di negeri-negeri pula.
supaya semua pesara-pesara di negeri-negeri itu dia tak payah datang Kuala Lumpur, tapi dia datang. Kita baru buat yang pertama kali di Kuala Lumpur, di Maib tu, di situ, di Sedang tu. Jadi ramai, lebih kurang 4,000 orang datang. Jadi bayangkan, teruja lah dengan petani maksudnya. Ya, memang teruja sebab kita pertama kali sediakan plan seperti itu. Jadi bila kita buatkan plan seperti itu, saya nampak ini adalah satu kebaikan kepada pesara-pesara kerana kita dapat membuat laluan pantas, mereka boleh juga periksa kesihatan di tempat yang sama. Kemudian kita juga ada business matching dengan orang-orang yang berminat untuk melaksanakan perniagaan, keusahawanan. Jadi ini tak pernah dibuat sebelum ni. Jadi bila tak pernah dibuat, yang ini kita buat pertama sekali. Jadi responnya sangat baik. Jadi bila respon yang sangat baik ini, saya agak elok kita teruskanlah. Okey. Baik Tan Sri, banyak sudah Tan Sri kongsikan mengenai antara yang telah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan kepada penyewa awam. Kadang-kadang kita pun dalam sudut pandang yang berbeza, penyewa awam itu sendiri pun perlu menilai diri mereka sendiri, terutamanya bila kita bercakap mengenai integriti. Sebab Tan Sri pun sedia maklum kan, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, penyewa awam ramai juga dikejutkan dengan kisah integriti ini. Jadi Tan Sri mungkin ada sesuatu nak diperkatakan kepada semua penyewa awam? Jadi seperti mana yang saya selalu mengatakan bahawa kita telah berusaha pelbagai cara lah untuk memantapkan integriti dalam perkhidmatan awam. Namun begitu, seperti mana yang saya buat kenyataan sebelum ini, kerana mungkin ada segelintir kecil nilai setitik, jadi akhirnya orang beranggapan bahawa semua penjawat awam tidak berintegriti. Saya tidak berpandangan sedemikian, kerana kalau kita lihat kelapa setandan pun kadang-kadang ada yang itu jatuh dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari segi ini, kerajaan sentiasa berusaha untuk memantapkan dari segi integriti. Kita sendiri kalau kita ingat dalam Perintah Am bab D, peraturan-peraturan tata kelolakan perkhidmatan awam memang telah sedia ada dekat situ, memang telah ada. Tetapi rupanya bila kita makin lama mungkin kita dah lupa. Mungkin kita tidak baca balik benda-benda peraturan-peraturan ini. Kemudian pada masa yang sama, kerajaan juga telah membentuk unit integriti di semua kementerian dan agensi. Sekarang ni dah 300 lebih agensi yang mempunyai unit integriti. Jadi ini adalah salah satu daripada usaha untuk kita memantapkan integriti. Kemudian baru-baru ini juga kita juga telah dimaklumkan, kita telah mengambil tindakan berhubung dengan laporan Ketua Audit Negara. Jadi dalam laporan Ketua Audit Negara itu pun kita banyak dah menyatakan bahawa sesiapa juga yang melakukan kesilapan ataupun kesalahan dalam melaksanakan tugas juga telah diambil tindakan tata tertib. Jadi bila kita ambil tata tertib, ini salah satu daripada cara untuk kita memantapkan integriti. Dan kita juga lihat sekarang ni bukan saja SPIM bukan saja buat, dia ada flash integrity dengan syarikat-syarikat dan sebagainya. Itu salah satu usaha yang kita nak memantapkan integriti. Kemudian kalau kita lihat sekarang ni di Intan juga, bila ada kursus-kursus apa juga yang dianjurkan oleh Intan dan juga institusi-institusi latihan yang lain, kita telah selitkan juga dari segi integriti ini. Kita mengingatkan, ini adalah salah satu daripada tugas kita untuk mengingatkan balik semula semua penjawat-penjawat awam supaya janganlah melakukan kesalahan-kesalahan yang di luar daripada batasan yang telah ditetapkan. Saya yakin dan percaya ramai di luar sana yang mematuhi dari segi integriti dan juga dari segi berkhidmat untuk negara. Tetapi seperti mana yang saya nyatakan tadi, mungkin ada segelintir, tetapi janganlah kita buat persepsi yang mengatakan semua perkhidmatan awam sedemikian rupa. Baik, mungkin penonton juga tertanya kenapa kita bawakan perbincangan mengenai transformasi. Ini sebenarnya antara perkara yang akan turut dimaklumkan, turut dikongsi dalam satu persidangan dui tahunan berkenaan dengan pertubuhan Commonwealth bagi pentadbiran awam dan juga pengurusan KAPAM 2014. Tan Sri melihat Malaysia menjadi tuan rumah kepada KAPAM 2014 ini secara konklusi Tan Sri. Jadi dari segi KAPAM, ini merupakan kali kedua Malaysia menganjurkan KAPAM. Kali pertama dulu pada tahun 1998. So KAPAM bermula di Malaysia dan kali ini kita akan sambut 20 tahun KAPAM. Signifikan 20 tahun di sini. Jadi dalam kali ini kita juga akan melihat pelbagai ataupun kita nak berkongsi dengan KAPAM tentang kejayaan-kejayaan Malaysia dalam melaksanakan transformasi.
Umpamanya mereka sudah mengetahui tentang One Malaysia One Call Center. Dulu semasa saya Ketua Pengarah Mampu dulu kita telah war-warkan semasa di Malta, persidangan di Malta dulu. Jadi bila kita buat ini adalah satu perkara yang sangat menarik dan mereka juga teruja dengan apa yang telah kita laksanakan pada ketika itu. Walaupun kita mendapat satu sijil saja, kita masuk peringkat final, tetapi kita saya syukurlah kerana itu satu perubahan pada masa itu. Kemudian kita juga kejayaan kita macam Urban Transformation Center, UTC dan Rural Transformation Center yang telah banyak telah dikatakan, yang mana lebih daripada 10 juta telah mendapat faedah daripada yang ini. Jadi ini juga kita nak share bersama. Ini sebab salah satu transformasi yang kita buat di Malaysia. Kemudian kita tengok dari segi kemudahan ataupun apa yang kita buat dari segi transformasi ini menyebabkan ranking Malaysia di peringkat antarabangsa juga telah meningkat. Umpamanya ease of doing business kita dapat nombor 6 dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa sudah ada perubahan yang besar dalam perkhidmatan awam yang menyokong tindakan-tindakan yang dibuat oleh kerajaan. Jadi seperti mana yang kita katakan bahawa perkhidmatan awam adalah tulang belakang pada kerajaan. Jadi kita support kerajaan dan akhirnya kita dapat banyak faedah daripada itu. Jadi kalau hari ini kita akan juga share dengan dengan Kapam ialah tentang dua perkara yang kita lakukan, iaitu Kapam kali ini yang kita juga melihat dari segi anugerah inovasi Kapam. Jadi dalam anugerah inovasi Kapam ni ada dua inovasi daripada negara kita yang telah masuk ke final. Yang ini salah satu daripada yang signifikan pada negara kita, iaitu tentang Development of Lumber Treatment Technology oleh FRIM dan Safe City Monitoring System oleh PDRM yang telah berjaya masuk di pusingan akhir. Kita doakan supaya kita berjaya lah. Kemudian satu lagi kita nakkan kalau boleh, kita nak share dengan Kapam, iaitu tentang supaya tema kita kali ini ialah Public Service Transformation, a New Conversation. Jadi pada waktu yang terbaiklah untuk kita sebut tentang ini sekali lagi, dan agenda ini adalah agenda yang sangat relevan pada ketika ini. Jadi banyaklah atur-cara yang kita akan bincang di sana itu, iaitu Conference and Minister Forums yang akan diadakan pada 19 hingga 21 lah. Kemudian Kapam International Innovation Awards yang 16, 17 sehingga 21 juga. Lepas itu kita ada meetings, iaitu Kapam Board Meeting pada 18 hari bulan dan Kapam General Members Meeting pada 18 hari bulan. Jadi kemudian di samping itu kita juga ada Media Forum, iaitu pada 21 hari bulan Commonwealth Media Forum. Ini pun penting jugalah. Syahril saya ingat kena hadir lah ni, kena datang. Antarabangsa pun datang. Ada sini. Lepas itu banquet, kita akan ada juga welcoming dinner and culture show, Secretary General's Reception, Kapam International Innovation Awards pada 21. Jadi daripada 21 ni kita tahulah siapa yang akan menang. Mudah-mudahan kita menang satu lah. Kemudian pada masa yang sama kita juga ada event lain macam ada pameran. Kita pada 17 hingga 21 Kapam Run. Ini larian Kapam pada 19 Oktober. Kalau siapa-siapa yang nak masuk ni kita galaklah, bolehlah masuk sekali, meramaikan di sini ya. Kemudian kita ada juga untuk isteri-isteri program pada 20 hari bulan dan pada 21 saya dah sebut tadi Commonwealth Media Forum. Kemudian Learning Excursion and Minister Tour pun ada juga. Jadi banyaklah program-programnya. Baik Tan Sri, ini saja masa yang kita ada. Saya pun dah habis masa banyak Tan Sri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tan Sri sudah bersama kami. Kami juga di RTM sentiasa mendoakan supaya ada idea-idea baru daripada teraju Tan Sri sendiri di bawah JPA ini, supaya kita semua warga Jabatan Perkhidmatan Awam akan sentiasa merasai transformasi yang dilaksanakan. Terima kasih banyak-banyak sudi. Saya minta dulu Tan Sri. Okey. Baik, 5 trust strategi yang dikongsi oleh Tan Sri Zabidi Zainal seketika tadi perlu disemat dalam hati dan juga sanubari penyewa awam agar kita semua dapat menjadi penyewa awam yang berkualiti. Jangan lupa nantikan Kapam 2014 19 hingga 21 Oktober ini, Malaysia akan menjadi tuan rumah. Kita jumpa nanti.